Baik, seterusnya seperti yang saya janjikan sebentar tadi, saya ingin bercakap tentang soal ekonomi kerana ini juga berkait dengan pihak-pihak industri yang terkesan pada masa kini, namun operasi mereka boleh saja diteruskan. Tapi pada masa yang sama, SOP mereka semakin ketat dan sebagainya. Itu yang saya ingin bincangkan bersama dengan Profesor Madya Dr. Yusof Saari yang bersedia pada ketika ini. Prof, boleh dengar saya, Prof? Ya, saya boleh dengar, Najib. Okey, Prof. Pertama sekali, ini juga saya dah tanyakan kepada pakar tadi, tapi Prof selaku pakar ekonomi, apabila dilaksanakan arahan seperti boleh menutup premis sekiranya mereka melanggar SOP, kita juga melihat tindakan perundangan terhadap pemilikan perniagaan, apabila franchise dan sebagainya, dan juga perundangan terhadap ejen menggaji pekerja asing dan sebagainya. Dan yang paling penting, kita juga melihat bagaimana ada juga Akta 446 yang yang akan dilihat kembali, akan cuba dipinda untuk membolehkan mewajibkan majikan ini menjadikan tempat tinggal yang memenuhi standard ditetapkan, menanggung kos penginapan, perpindahan dan kos saringan kesihatan pekerja dan bermacam lagi perkara yang akan dilaksanakan. Ini soal kos kepada majikan, tetapi dalam masa yang sama kita melihat ini juga ancaman COVID-19. Pada pandangan Prof sendiri, bagaimana untuk kita seimbangkan perkara ini? Adakah kemampuan itu perlu bukanlah diketepikan, ya, kesihatan itu perlu diutamakan berbanding dengan mungkin kos bagi pihak majikan sendiri? Baik, Najib. Saya secara konsisten untuk menyuarakan pandangan saya seperti sebelum ini di platform awal ini juga, iaitu yang mana apa saja SOP yang kita nak perkenalkan, termasuklah untuk memperketatkan SOP berkenaan. Ia perlulah SOP yang bagi saya yang tidak memberi kesan herotan kepada ekonomi itu. Maknanya kat sini adalah SOP yang diperkenalkan itu adalah mestilah efisien dan juga membantu untuk ekonomi bergerak ke hadapan, terutamanya dalam pemulihan ekonomi ini. Kerana kita tidak mahu berada situasi yang mana SOP ini mematikan potensi perniagaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Itu yang kita tidak mahukan perkara itu berlaku, ya. Tapi kita tidak pasti lagi bagaimana keadaannya SOP itu akan dirangka dalam masa terdekat. Tapi itulah harapan yang para peniaga dan juga ahli ekonomi berpandangan. Tetapi ada juga yang baiknya dalam apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi. Ia berkaitan dengan contohnya Akta 446, ya. Contohnya untuk pengurusan tempat tinggal pekerja diambil perhatian kerana ini isu yang baik, ya, mengambil kesempatan proklamasi darurat ini untuk memperbetulkan keadaan pasaran buruh dan juga herotan ataupun efisiennya pasaran buruh tersebut. Jadi ada perkara yang proklamasi ini ataupun apa yang nak dilakukan memberi kesan yang positif, ya. Tapi dalam masa sama perkara besarnya SOP itu perlulah SOP yang kita tidak boleh kata masalah dengan perniagaan, tapi SOP yang tidak memberi impak yang besar dan juga memberi risiko kepada ekonomi itu sendiri. Mungkin, ya, Najib, seperti di Singapura, saya dengar kata bagaimana mereka untuk mengawal SOP dan juga mengawal pergerakan dan juga penjarakan fizikal ini, yang mana mereka melantik, dia panggil sebagai volunteer lah ataupun sukarelawan, tetapi mereka ini dibayar. Ya, yang mana mereka ini bergerak di satu tempat perniagaan, restoran ataupun memantau, nak memastikan SOP itu berjalan. Jadi kita kena bergerak ke arah tersebut juga, ya, yang mana orang masyarakat di luar sana perlu memainkan peranan dalam memastikan SOP yang sedia ada ini dapat dilaksanakan pada kadar yang tinggi lah. Prof, tadi Prof menyentuh tentang bagaimana untuk kita mencapai keseimbangan supaya kos ini tidak terlalu menjadi bebanan kepada syarikat ataupun peniaga-peniaga juga yang kebanyakan mereka berdepan dengan tekanan juga akibat COVID-19. Tapi ini realiti baru. Kita ingin mereka menerapkan SOP ini untuk tempoh yang panjang mungkin. Kita tidak tahu sampai bila. Kita mungkin akan ada vaksin, tapi ini bukan penyelesaian segalanya. SOP itu masih lagi perlu dipatuhi dan sebagainya. Adakah ini perlu diambil oleh mereka sebagai one of cost yang perlu mereka tanggung untuk mengubah cara mereka menjalankan perniagaan ke arah norma baharu? Dan pada masa yang sama kita juga ingin melihat, tadi juga saya ada bincangkan, ini
ini soal insurans juga perlu mengambil tindakan dan juga peranan mereka kerana COVID-19 harus juga dipandang sebagai satu penyakit yang akan terus ada dalam komuniti kita. Pandangan Prof. Ya, betul. Pada pandangan saya pun saya bersetuju COVID-19 ini tidak akan terhenti pada tahun ini. Ya, walaupun ada vaksinnya akan ada, tapi dia tidak akan selesai dalam tahun ini dan juga akan memakan masa sehingga 2 ke 3 tahun sebelum keadaan reda seperti sedia kala. Ya, apa yang penting dekat sini adalah bagi saya kita mencari titik tengah yang mana untuk melaksanakan atau menyediakan garis panduan yang lebih lebih jelas, ya, yang jelas, yang mana yang tidak mengekang ataupun tidak mengikat potensi ekonomi itu, ya, yang mana kalau kita tengok work from home contohnya, ya, kita tengok seolah itu penyelesaian, kerana itu tidak ada penyelesaian total dari situ. Kerana kita tahu bahawa perkilangan di Malaysia ni yang mana kebanyakannya adalah labor intensif, yang mana bergantung pada banyak buruh, yang mana pekerjaan mereka perlu berlaku di kilang itu. Jadi work from home ini bermaksud adalah production berkurangan. Dan juga aktiviti-aktiviti hiliran dan huluan lain juga akan terkesan. Jadi work from home ini apa yang saya nak sampaikan adalah tidak efektif secara total. Jadi adakah kita mahu work from home ini diteruskan dalam norma baru ini, yang mana trade off-nya adalah kita akan memperlahankan ataupun mengurangkan aktiviti ekonomi itu sendiri, ataupun bagaimana yang kita mahukan. Bagi kalau pandangan saya adalah kita perlukan kelangsungan ekonomi itu perlu diteruskan, aktiviti ekonomi itu perlu diteruskan, SOP yang sedia ada bagi saya sudah cukup baik, cuma pelaksanaannya ataupun compliance rate-nya saya kira pada pandangan saya, ya, yang tidak dipenuhi sepenuhnya. Jadi apa yang penting kat sini adalah bagaimana kita nak menggunakan masyarakat di luar sana, sukarelawan atau apa saja yang di luar sana yang boleh kita gunakan untuk memantau dan beri pendidikan pentingnya penjarakan sosial ini. Kalau perlu di kilang ada sukarelawan yang memantau berkenaan penjarakan fizikal ini boleh diadakan, apa salahnya dia diadakan. Tetapi tidaklah perlu kita menghadkan operasi ekonomi itu sendiri selagi mana kita menghadkan aktiviti ekonomi itu sendiri, selama mana itulah kita akan berdepan dengan isu pengangguran, berisu dengan pendapatan, orang tak ada kerja. Jadi selama mana kita boleh bertahan ke arah tersebut? Prof, bagaimana juga untuk kita melihat kemungkinan langkah yang diambil oleh majikan pada masa kini ini kemungkinan sahaja. Mungkin ada yang tidak bukan tidak bersungguh-sungguh lah. Mungkin mereka sebab tiada kejelasan tentang apa yang akan berlaku di masa hadapan. Contohnya, hala 7, bila ekonomi sepenuhnya akan dibuka, bagaimanakah ia akan dibuka, adakah secara berperingkat ataupun industri demi industri sebelum ekonomi dibuka sepenuhnya, sepadan dan sebagainya. Ini juga mungkin belum ada kejelasan untuk pihak industri sehingga mereka sukar untuk membuat keputusan. Sebagai contoh, apabila kita suruh mereka mematuhi SOP, beli rumah untuk pekerja dan sebagainya, mereka sukar untuk membuat keputusan kerana ini melibatkan pelaburan dan mereka perlukan pulangan ini ataupun investment mereka ini, ROI ini untuk jangka masa panjang. Bagaimana untuk kita melihat adakah kejelasan ini tidak mereka dapati menyebabkan mereka sukar untuk membuat keputusan? Itu salah satu perkara yang kita tidak dapat nafikan, ya. Ia mana tidak ada perancangan yang jelas berkenaan dengan apa yang berlaku dalam tahun ini dan masa tahun depan menyebabkan ia menjadi kesukaran kepada majikan, sama ada untuk mereka melakukan pelaburan ataupun perbelanjaan ke atas tempat tinggal atau apa saja yang boleh mereka lakukan untuk membantu dalam aspek kesihatan ekonomi ini, agak ada kekangannya di situ. Ini juga termasuklah kepada pelabur luar. Sebenarnya mereka memahati keadaan yang stabil, mereka memerlukan perancangan yang jelas. Yang itu yang kita perlu perhalusi dalam perkara ini. Dan pada pandangan saya, pihak kerajaan juga menghadapi kesukaran dalam untuk menentukan apa yang berlaku di masa akan datang.
Jadi sukar untuk dibuat perancangan tersebut kerana masing-masing kedua-dua pihak berurusan ataupun berhadapan dengan keadaan ketidaktentuan yang tinggi. Bagi saya mungkin salah satunya untuk mengurangkan kos kedua-dua belah pihak ini, ya, sama ada majikan ataupun pihak pentadbir atau pihak kerajaan sendiri, adalah mungkin kita cuba meneruskan apa yang ada, tambah baik apa yang ada. Maksudnya cuba benarkan sektor ekonomi itu beroperasi dalam yang masa yang sama, amalkan kaedah, mencari kaedah yang memperketatkan SOP. Ketatkan SOP ini bukanlah bermaksud bahawa tidak benarkan orang bekerja, tidak benarkan orang buka perniagaan, tetapi perniagaan dan buka saja operasi yang menepati seperti mana SOP. Prof, mungkin kita boleh juga melihat kepada corak ujian saringan. Sebelum ini kita melihat ada yang mengatakan bahawa keadaan angka semasa jangkitan ini yang kita lihat ini tidak mencerminkan keadaan sebenar jangkitan ataupun penularan COVID-19. Ini berkait dengan berapa banyak active case detection yang kita lakukan, iaitu ujian saringan ini. Kita melihat ujian saringan kerap dilakukan di pihak swasta. Kalau kita lihat ramai orang ramai ini pergi ke hospital swasta, ke klinik swasta yang menyediakan pelbagai pakej untuk saringan dan sebagainya, sama ada untuk majikan, persendirian dan sebagainya. Mereka ingin tahu keadaan dan juga status mereka. Ini bagus. Tetapi ini dijanji akan ditambah lagi ujian saringan ini. Bagaimana pada pandangan Prof sendiri ini akan membantu setidaknya untuk memberikan satu bentuk jaminan kepada majikan, pekerja setidaknya tentang tahap kesihatan mereka? Haruskah lagi diperluaskan lagi ujian saringan ini berbanding dengan hanya kita melihat kontak rapat dan sebagainya sebagai contoh? Bagi saya, ujian saringan yang lebih besar ini tidak menyelesaikan masalah. Saya bukan pakar kesihatan. Saya tidak boleh komen lebih, tetapi pada pemerhatian saya, ya, jangkitan ini pun berbeza-beza. Mungkin bila kita buat test hari ini, resultnya kita tidak ada jangkitan. Tetapi mungkin esok lusa kita boleh menjadi orang yang kena jangkitan. Jadi tidak ada kesudahannya, ya, dengan kos yang kita perlu tanggung. Bagi saya, kita perlu hidup dia bersama dengan COVID-19 ini, dan dia pun telah ada dalam komuniti kita. Ya, mungkin pendekatan yang agak radikal dengan kita cuba mengadaptasi hidup dengan dia, cuba maksud saya, jika mana walau kita tahu bahawa juga sekarang ni ada orang yang positif tidak menunjukkan gejala pun ada berdekatan dengan kita. Kita tidak tahu. Jadi selagi mana bagi saya seseorang itu, pekerja itu berada dalam keadaan sihat, maka kita perlu teruskan kehidupan kita perlu teruskan ekonomi seperti biasa. Cuma kita faham bahawa siapa yang ada komplikasi sakit lah, itu utamanya keluarga dan juga mereka yang berumur seperti warga emas dan juga kanak-kanak kecil, golongan ini yang kita perlukan perhatian. Selagi mana kalau kita tengok definisi tenaga kerja, iaitu mereka yang berumur 15 tahun hingga 65 tahun itu, kalau kita tengok statistik kematiannya sangat rendah, dan mereka ini mampu bertahan dalam keadaan situasi pandemik ini. Ini pandangan saya. Prof, kalau kita melihat sesuatu kos itu turun, kos harga minyak, logistik turun sebagai contoh, memang susah pun kita nak lihat pengeluar ini menurunkan harga. Tetapi kalau kos mereka ini meningkat, mereka cepat saja meningkatkan harga. Dalam keadaan semasa ini, apabila diumumkan bahawa ada SOP tertentu yang mereka mungkin wajib penuhi dan sebagainya, ini melibatkan kos kepada mereka. Bagaimana pada pandangan Prof ini akan memberikan impak kepada inflasi harga akhir produk setidaknya? Adakah ini akan disalurkan kepada harga akhir produk? Kalau kita lihat berdasarkan sejarah sebelum ini, begitulah keadaannya, Prof. Agak sukar juga untuk melihat kesannya secara total, ya Najib, kerana kalau lepas keadaan ekonomi biasa, kita jangkakan keadaan yang Najib utarakan tadi berkemungkinan untuk berlaku inflasi, ya, kerana berlaku kenaikan kos dalam pengeluaran yang menyebabkan firma atau peniaga cenderung untuk melepaskan kos itu kepada pengguna akhir. Tapi dalam konteks keadaan pandemik ini, kalau mereka nak melepaskan kos itu kepada
pengguna akhir pun agak menemui kesukaran kerana dalam keadaan sekarang pendapatan menyusut dan ramai juga yang masih lagi tiada pekerjaan ataupun ada pekerjaan selepas COVID pandemik ini dengan gaji yang lebih rendah. Jadi kalau mereka mengenakan ataupun majikan mengenakan harga yang tinggi, mereka juga mengambil risiko dalam aspek kuasa beli itu sendiri. Jadi dalam keadaan ni saya boleh nampak keadaannya akan ada segelintir ataupun sebahagian barang yang akan mengalami sedikit kenaikan, tetapi secara rata-ratanya kebanyakannya saya kira masih lagi berada dalam keadaan yang terkawal kerana trade off tadi yang dialami oleh majikan tadi. Prof, secara ringkasnya mungkin sekarang ini PKP dilanjutkan tapi kebanyakan industri masih boleh beroperasi. Pada pandangan Prof sendiri, adakah ini cukup baik dalam keadaan semasa untuk kita kawal pandemik? Adakah ini keseimbangan yang kita ingin capai secara ringkasnya? Alhamdulillah sangat baik. Jadi kita mengharapkan lebih banyak sektor ekonomi dibuka. Kerana dalam ekonomi, Najib, seperti artikel saya di awal ni, portal awal ni, tiada istilah penutupan ekonomi. Penutupan ekonomi hanya relevan jika tidak ada lagi permintaan. Tapi dalam kes ini permintaan wujud dan masih wujud. Cuma yang ada istilah adalah kapasiti pengeluaran ataupun kapasiti operasi. Sama ada kita nak hadkan paruh masa ataupun selang beberapa masa ataupun tempoh masa tertentu. Kerana semua industri bergantung antara satu sama lain. Mereka menyokong antara satu sama lain. So, pentingnya dekat sini adalah untuk kita mengetahui berapa kapasiti pengeluaran itu ditentukan bergantung kepada rantaian bekalan itu. Ya, itu yang paling penting untuk kita lakukan bergerak ke hadapan. Dan mungkin juga kerajaan boleh pertimbangkan untuk lakukan pilot dalam konteks ini, Najib, yang mana kita cuba tengok dalam small scale daerah ataupun kawasan untuk kita tengok, cuba kalau kita lihat full operation ekonomi pada kawasan itu, bagaimana untuk kita mengawal, apakah trendnya. Mungkin ini lebih dapat membantu kita untuk memberi maklumat dalam mendempani isu ini. Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Profesor Madyan Dr. Muhammad Yusof Saari, Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso, membincangkan tentang sudut ekonomi juga dan juga majikan